I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Afiqah binti Muhammad Yaakob. Saya merupakan pelajar diploma pendidikan awal kanak-kanak di TAJ International College. Okey, pada hari ini saya nak explain mengenai Akta Persekitaran untuk mata pelajaran MPU Persekitaran dan Kesihatan Masyarakat. Okey, akta hari ini yang saya pilih adalah Akta Kualiti Alam Sekeliling ataupun AKAS 1974. Ia adalah kawalan pencemaran air dari pelepasan industri dan munisipal. Sebenarnya dalam akta ni dia ada 46 tafsiran. Banyak kan? Tapi hari ini saya nak cover untuk beberapa sahaja. Okey, antara tafsiran yang ada adalah alam sekeliling, faktor-faktor fizikal bagi kawasan di sekeliling manusia termasuklah tanah, air, udara, bunyi, bau, rasa, faktor biologi bagi binatang dan tumbuhan dan juga faktor sosial estetika. Okey, bagi tafsiran alam sekeliling pula, ia adalah penilaian berkala, sistematik, didokumentasi dan penilaian objektif untuk menentukan beberapa perkara. Antara perkara tersebut adalah status kepatuhan, sistem pengurusan risiko alam sekeliling keseluruhan. Okey, dalam tafsiran ini juga termasuklah juga benda berbahaya kepada alam sekeliling dan buangan. Okey, maksudnya apa ni? Maksudnya apa-apa benda semula jadi atau buatan termasuklah apa-apa bahan mentah sama ada dalam pepejal, separuh pepejal, bentuk cecair, bentuk gas atau wap atau dalam campuran sekurang-kurangnya dua daripada benda ini atau apa-apa organisma hidup yang dicadangkan bagi apa-apa perlindungan, pemeliharaan dan aktiviti kawalan yang boleh menyebabkan pencemaran. Okey, sekarang kita pergi contoh isu mengenai alam sekeliling ini. Okey, pendedahan berita harian mengenai Sungai Kim Kim yang kembali tercemar menimbulkan persoalan sejauh mana sungai di negara kita ini akan terus menjadi kerakusan manusia. Ya, pada 7 Mac 2019, insiden Sungai Kim Kim telah tular di seluruh pelosok negara kita. Dan mahkamah mendapati bahan puangan yang ditemui di sungai tersebut adalah hasil daripada kilang pemprosesan tayar dan merupakan buangan berjadual jenis SW311 iaitu enap cemar minyak. Laporan analisis kimia daripada Jabatan Kimia, ia mengandungi ciri kimia xylena, toluena, etilbenzina yang menjurus kepada minyak selain daripada ciri kimia limonenin. Limonenin biasanya terjadi daripada proses pyrolysis. Kalau korang nak tahu, pemandu lori syarikat pemprosesan mendakwa melupuskan buangan terjadual iaitu buangan minyak atau enap cemar ini ke Sungai Kim Kim. Dan pemandu ini juga bagi tahu dia menggunakan lori semi trailer tangki sawit. So perbuatan ini telah dilakukan tanpa kelulusan Ketua Pegawai Kualiti Alam Sekeliling. Jadi apa masalahnya kalau dia buang kat sungai? Yang inilah yang kita perlu sedarkan ramai orang, terutamanya masyarakat Malaysia tentang pencemaran di dalam sungai di negara kita. Okey, kemerosotan kualiti air bermaksud pencemaran terhadap sumber-sumber air bersih sama ada dari sungai, laut, tasik, lakungan semula jadi, air bawah tanah dan juga hujan tercemar atau kualitinya semakin rendah. Indeks kemerosotan ini kita boleh kira melalui pelbagai indikator. Contoh indikator yang biasa adalah permintaan oksigen biologikal ataupun BOD. Indikator lain yang kita boleh guna adalah kandungan, kita boleh ukur kandungan ammonical nitrogen, kandungan pepejal terampai SS, nilai keasidan pH di samping perubahan warna, bau yang ada kat dalam suatu sumber air tersebut. Actually bila korang punya air dah tercemar,
Air sisa ni dia mengangkut patogen, nutrien, bahan cemar dan pepejal ke dalam sumber air yang dapat menyebabkan pemutihan karang dan penyakit serta kematian bagi karang, ikan dan juga kehidupan lain. Bukan tu je, pencemaran air ni juga dapat mengubah suhu air, pH dia, kemasinan dan juga kadar oksigen. Bila semua dah terganggu, mulalah proses biologi dan persekitaran fizikal yang penting untuk kehidupan air pun terganggu juga. Dan kesannya, ia boleh membawa kepada kematian dan kepupusan sesuatu habitat. Okey, untuk pepejal dan bahan pencemar lain tak juga terkecuali. Air sisa yang ada kandungan bahan pepejal yang terampai seperti mengurai bahan tanaman, alga, mineral dan kelodak terapung di dalam air. Pepejal yang terapung ni dapat menyekat cahaya, seterusnya dikurangkan fotosintesis yang berada di dalam air. Okey, sejauh mana keberkesanannya melalui akta ini? Melalui akta ini, keberkesanannya masih kurang. Ini kerana pada 14 Mac 2021, Sungai Kim Kim dilaporkan kembali tercemar. Tapi kali ini bukan dia daripada bahan buangan endap minyak. Bahkan bertambah lagi iaitu dari loji rawatan kumbahan dan pelepasan dan sisa industri. Kewujudan kilang haram serta kawasan perumahan setinggan di kawasan Rizab Sungai serta pertambahan penduduk juga antara faktor yang menyumbang kepada pencemaran di sungai tersebut. Sebenarnya, penguatkuasaan sahaja memang tak cukup dalam memastikan kes pencemaran sungai ini tak berulang. Pihak berkepentingan seperti sektor pertanian, peladangan, peternakan, perikanan, pembalakan serta industri serta penggerak projek perlu mempunyai kesedaran alam sekitar yang tinggi iaitu membudayakan self-regulation. Setiap tindakan yang diambil perlu mengambil kira elemen kelestarian alam sekitar dan tak mementingkan keuntungan semata-mata. Pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan persatuan penduduk dan masyarakat juga perlu memainkan peranan dalam usaha membanteras pencemaran sungai.